Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan pembintangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sumayah binti Muhammad Tobrani, nombor matrik A170037 daripada Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini, saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Balaghah Tashbih dalam surah Ali Imran. Latar belakang kajian. Keistimewaan Al-Quran terletak pada keindahan bahasa sehingga muncul ilmu balaghah. 3 komponen ilmu balaghah terdiri daripada ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Ilmu bayan membincangkan makna dan peraturan yang menjelaskan sesuatu idea melalui pelbagai cara dan kepelbagaian gaya ayat bagi mengawal supaya tidak berlaku makna yang tidak jelas. Ilmu bayan dapat menggambarkan sesuatu yang tidak bernyawa dengan kata-kata indah seolah-olah mempunyai perasaan dan berinteraksi dengan manusia. Tashbih pula tergolong dalam ilmu bayan yang membandingkan sesuatu dengan lain mempunyai ciri sama dengan menggunakan partikel dan perkataan tertentu. Estetika balaghah tashbih dapat dilihat melalui tashbih mursal, tashbih mufassal, tashbih muakkad, tashbih mujmal, tashbih baligh, tashbih dhimni, tashbih tamthil, tashbih ghairu tamthil dan tashbih maqlub. Seterusnya, penyataan masalah. Penyataan masalah dipetik daripada Salwa Mirghani 2012 dalam tashbih fi surati Al-Baqarah wa Ali Imran, dirasah wasfiyah tatbiqiyah. Penulisan ini memfokuskan kepada bilangan dan analisis jenis tashbih dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Melalui penelitian, penulis menyenaraikan beberapa ayat yang terdiri daripada surah Al-Baqarah dan Ali Imran sahaja dengan menerangkan serba sedikit ayat tashbih itu. Oleh itu, berdasarkan penelitian kajian lepas, kajian ini menganalisis tentang balaghah tashbih yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 1 hingga 100 sahaja. Hal ini supaya kajian ini dapat menerangkan maksud tashbih itu secara terperinci dan komprehensif dalam surah Ali Imran ayat 1 hingga 100. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengkaji balaghah tashbih. Yang kedua, mengenal pasti tashbih dalam surah Ali Imran ayat 1 hingga 100. Dan yang ketiga, menganalisis estetika balaghah tashbih dalam surah Ali Imran ayat 1 hingga 100. Metod kajian yang digunakan terdapat 3. Yang pertama adalah metod dokumentasi atau kepustakaan. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif daripada pembacaan sumber primer dan sekunder seperti buku, jurnal, artikel, tesis, kertas kerja dan internet bagi mendapatkan bahan dan maklumat berkaitan kajian ini. Metod yang kedua ialah metod pengumpulan data. Daripada hasil pembacaan tersebut, bahan dan maklumat yang diperoleh, dianalisis, diperinci dan diteliti sebaiknya serta dinilai dan dibahagikan. Metod yang terakhir ialah metod pendekatan stilistika. Stilistik yang dikaji berkaitan gaya bahasa kesusasteraan untuk menilai dan memahami sesebuah teks Al-Quran dan wacana sastra. Dapatan kajian yang diperolehi dalam kajian ini terdapat 3. Yang pertama adalah balaghah tashbih dalam bab yang kedua. Yang kedua, tashbih dalam surah Ali Imran ayat 1 hingga 100 pada bab yang ketiga dan estetika balaghah tashbih dalam surah Ali Imran ayat 1 hingga 100 pada bab yang keempat. Dapatan kajian yang pertama ialah balaghah tashbih pada objektif yang kedua bab yang pada objektif pertama bab yang kedua. Perkembangan balaghah.
Peringkat perkembangan balaghah dapat dilihat pada peringkat pertumbuhan, peringkat perkembangan, peringkat kejayaan dan peringkat kemunduran yang bermula dari zaman Jahiliyah, seterusnya zaman Islam, diikuti zaman Umawi dan diakhiri zaman Abbasi. Seterusnya, ilmu bayan. Ilmu bayan ialah ilmu cara untuk mengungkap suatu makna dengan berbagai uslub atau kaedah-kaedah penyusunan kalimah yang pelbagai fungsi untuk satu makna. Terdiri daripada tashbih, kinayah, isti'arah dan majaz. Balaghah pula, ilmu balaghah dapat disimpulkan sebagai suatu ilmu yang menerbitkan suatu ungkapan yang penuh dengan keindahan sesuai dengan suasana dan keadaan pembaca serta pendengar sehingga mampu mendatangkan kesan yang mendalam kepada mereka. Dan yang terakhir ialah tashbih. Tashbih ialah meletakkan satu perkara dengan perkara yang lain yang berkaitan sama ada berbentuk hissi atau akli atau suatu perbandingan dengan menyatakan sifat yang dimiliki oleh seseorang dengan benda lain. Rukun tashbih terdapat musyabbah, musyabbah bih, adat tashbih dan wajhu tashbih. Pembahagian tashbih pula ialah tashbih mursal, tashbih mufassal, tashbih muakkad, tashbih mujmal, tashbih baligh, tashbih dhimni, tashbih tamthil, tashbih ghairu tamthil dan tashbih maqlub. Seterusnya, dapatan kajian yang kedua ialah tashbih dalam surah Ali Imran ayat 1 hingga 100 pada objektif yang kedua, bab yang ketiga. Pengenalan tentang surah Ali Imran ialah surah yang ketiga, terdiri daripada 200 ayat dan diturunkan di Madinah, tergolong dalam surah Madaniyah. Surah ini dinamakan Ali Imran kerana menceritakan tentang kisah keluarga Imran. Surah ini juga dikenali sebagai Al-Aman, Al-Kanzu, Al-Ma'niyah, Al-Mujadalah dan Al-Istighfar. Intisari ayat surah Al-Imran terdiri daripada perkara akidah, syariah, kisah-kisah dan lain-lain lagi. Terdapat dua golongan yang ingkar dalam surah Al-Imran ini. Yang pertama ialah ahli kitab iaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Dan yang kedua ialah pejuang Islam yang ingkar dengan arahan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Ayat-ayat tashbih. Terdapat 9 ayat-ayat tashbih antara ayat 1 hingga 100 ini. Ayat tashbih dapat dilihat pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-13, 36, 40, 47, 49, 59, 64 dan 73. Dapatan kajian yang terakhir ialah estetika balaghah tashbih dalam surah Ali Imran ayat 1 hingga 100 pada objektif yang ketiga, bab yang keempat. Hasil analisis estetika balaghah. Yang pertama, tashbih mursal mufassal. Tashbih ini adalah tashbih yang disebutkan adat tashbih dan wajhu tashbihnya. Dapat dilihat pada ayat yang ke-40, 47, 49 dan 59. Yang kedua ialah tashbih mursal mujmal. Tashbih mursal mujmal ini adalah tashbih yang disebutkan adat tashbihnya tetapi tidak disebutkan wajhu tashbihnya. Dapat dilihat pada ayat yang ke-13, 36 dan 73. Yang ketiga ialah tashbih baligh. Tashbih baligh adalah tashbih yang tidak disebutkan kedua-duanya iaitu adat tashbih dan wajhu tashbih. Dapat dilihat pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-64. Dan yang terakhir ialah tashbih dhimni. Tashbih dhimni ialah tashbih yang tidak mengikut bentuk tashbih yang asli, tetapi ia dapat diketahui maksud perbandingannya melalui pemahaman seseorang. Tashbih ini dapat dilihat pada ayat yang ke-40, 47, 49 dan 64. Rumusan dan penutup.
Keindahan gaya bahasa Al-Quran dapat difahami secara menyeluruh dengan menguasai ilmu balaghah. Kajian ini memfokuskan kepada dua perkara, iaitu tashbih dan surah Ali Imran ayat 1 hingga 100. Oleh itu, hasil kajian ini membantu untuk memahami tentang ayat-ayat tashbih secara terperinci dan komprehensif dalam surah Ali Imran ayat 1 hingga 100. Kesimpulannya, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan penghayatan terhadap keindahan bahasa Al-Quran dan mampu memberi manfaat kepada pengkaji akan datang, terutamanya kajian berkaitan Al-Quran. Jadi, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.